untuk satu 1 MDB sehingga tahun lalu. Hutang 1 MDB itu 48 bilion ringgit. Bayangkan kalau kita dapat belanja 48 bilion itu untuk pembangunan sekolah, klinik, universiti, termasuk pelarasan gaji. Ya, ini 48 bilion. Jadi apakah boleh saya kata, oh tak, saya tak peduli, ini pentadbiran lama, saya tak peduli, saya tak nak bayar? Tak boleh. Jadi walaupun saya ada Perdana Menteri sekarang, saya juga terikat dengan beberapa keputusan lampau. Sebab itu bila saya nak buat keputusan bersama rakan-rakan saya kena fikir bukan saja sekarang, tapi tanggungan bagi pentadbiran dan generasi akan datang. Saya bagi contoh ya. Tak pinjaman kita kata mesti kurang. Tak pinjaman kita kurangkan. Ya, walaupun hutang masih membengkak. Dia kena faham orang yang nak kritik dan serang ni. Jangan sembrono. Kerana itu akan membawa erti kezaliman. Jadi bila dia tak ada fakta pula, nanti dia buat kunut nazilah pula. Lagi kacau bilau kita ni. Sebab tu kena mula dengan fakta dan data. Umpamanya tahun 2021 berapa banyak hutang? 100 bilion ringgit. Tahun 2022 berapa hutang? 100 bilion ringgit. Maka saya kata tak boleh lagi bertahan. Maka tahun 2023 kita kurangkan 93 bilion ringgit. Baik, 2024 kena kurang lagi. Kita kurang kepada 86 bilion ringgit 2024. Maksudnya daripada 100 bilion ringgit pentadbiran lalu, mari pentadbiran kita turun kepada 86 bilion ringgit. Dan ini perlu dikurangkan. Kalau kurangkan cara mendadak, maka tak dapat kita teruskan dengan agenda pembangunan kita. Ya, universiti harus dikembangkan. Beberapa disiplin baru, artificial intelligence dan digitalization harus diperkenalkan. Sekolah-sekolah harus dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan baru. Dan kita pula kadang-kadang kerana kecuaian sampai tandas pun kena baiki tahun lalu. Tandas sekolah berapa? 8,600 yang rosak. Bayangkan Malaysia, negara hebat dan gagah, tandas anak-anak kita dan cucu kita tak boleh dipakai. Setengah. Sebab tu kadang-kadang bagi profesional di bandar, termasuk chartered accountants, so I want to also share and appreciate the stark realities that we have to face. Can we just ignore? We cannot. But we require funds. But we start with the basic necessity requirements of our people, which includes lavatories, which includes public housing. Jadi saya harap ini harus dimengerti. Yang penting, apakah kita harus terus berhutang? Tak boleh. Kita mesti kurangkan jumlah hutang. Ya, kalau dulu tahap pinjaman itu 64% daripada KDNK, itu terlalu tinggi. Dah melepasi had yang sepatut kita pertahankan bagi sebuah negara. Ya, kalau terus dasar yang tidak bertanggungjawab, tak dapat pelaburan macam kita dapat sekarang. Tadi saudara So bercakap tentang pertumbuhan kita untuk suku tahun kedua yang sangat membanggakan, 5.8% pertumbuhan. Tak dapat kita capai itu kalau orang lihat umpamanya tidak ada dasar yang bertanggungjawab, hasil tidak bertambah, kecekapan hasil dipertikai, kecekapan custom dipertikai umpamanya, ya, negara dan kerajaan terus boros, rasuah terus menular, dan isu tata kelola dan governance diremehkan. Orang tidak ada keyakinan. Seperti mana saudara mau melabur, semua melihat apakah dasarnya jelas. Yang disebut, ya, pertama soal governance, keduanya ada tidak kejelasan dasar-dasar, clarity policies, sama ada energy transition, digital transformation, food security, ya,
Ini ada tak dasar yang jelas? Itulah yang saya sebut, termasuk apakah negara ini yang terbeban dengan hutang yang banyak bersedia untuk mengurangkan, apakah negara ini yang terbeban dengan defisit yang tinggi yang membengkak dapat kurangkan. Nah, kalau ini dilihat kerangka ekonomi makro begitu rupa, maka orang akan tambah keyakinan. Dan alhamdulillah setakat suku tahun-tahun ini sangat membangga dan meyakinkan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita pertahankan sehingga tahun ini, akhir tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.